Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam perpaduan. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Amin. Jadi kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita berada pada hujung bulan Syaban dan mungkin kemungkinan besar esok kita akan berpuasa. Jadi saya ucapkan salam Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terbaik buat kita. Sama-sama kita azam untuk menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat kita. Tingkatkan amalan dan banyakkan amalan-amalan yang terbaik untuk kita lah. Ini untuk diri saya jugalah, untuk pesanan untuk diri saya dan juga sahabat-sahabat di luar sana. Jadi sudilah kiranya untuk menonton perkongsian ilmu ini. Jadi anak-anak yang dikasihi sekalian, tajuk yang saya nak ketengahkan pada hari ini iaitulah tajuk kasihnya ibu. Kasihnya ibu. Kalau kita lihat pengorbanan ibu kita lebih besar daripada ayah lah. Jadi ibu kita ni merupakan insan yang terbaik, tersohor, idola kita. Jadi pengorbanan mereka itu tak ada tolok bandingnya. Pengorbanan mereka, pengorbanan ibu kita tu tiada tolok bandingnya, yang paling hebat. Jadi sebagai anak wajar, patut, wajar kita membalas jasa ibu kita. Kalau ibu kita masih di dunia ini, tolonglah kita berilah penghargaan, tunjukkanlah kasih sayang, tunjukkanlah komitmen kita terhadap ibu kita. Patuhi, dengar, dan kita cuba berikan yang terbaik untuk ibu kita. Bagi kita yang telah kehilangan ataupun ibu kita telah pergi meninggalkan kita, boleh juga kita doa, kita hadiahkan solat, bacaan Yasin, bacaan Quran kepada ibu kita. Doa anak memang akan sampai buat ibu yang telah tinggalkan kita. Sentiasa kita kirimkan doa, sentiasa kita bermunajat kepada Allah agar ibu kita tenang di sana. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ibu kita bersama orang-orang yang beriman, diluaskan kubur mereka. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebagai tanda kita yang telah kehilangan ibu kita, jadi kita hadiahkan, niatkan pahala bacaan Fatihah ini kepada ibu kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu kita bersama orang beriman, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian, bila kita bicarakan tentang kasihnya ibu, bermaksud kita selayaknya menjadikan ibu kita idola. Kita janganlah jadikan ataupun kita
idolakan individu, artis, pemain bola sepak dan pemain apa-apa juga sukan lah, sebagai idola kita. Sebenarnya ibu kita lah idola yang mesti kita sanjungi dalam hidup kita. Okey, pernah satu dalam kisah Nabi, masa zaman Nabi ini, kisah para sahabat lah, ada seorang ni namanya Uwais bin Qarni. Beliau tinggal zaman Nabi, tapi beliau tak dipanggil sahabat sebab beliau ni minta maaf, sebab beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Jadi orang yang tak pernah jumpa Nabi, kita tak panggil sahabat, kita panggil tabi'in. Jadi kenapa kisah beliau ni diabadikan? Kenapa, apa kaitannya Uwais Al-Qarni dengan kisah yang saya nak sampaikan ini? Baik, Ibu Uwais Al-Qarni ni seorang yang lumpuh, sakit. Beliau ingin berhajat untuk mengerjakan umrah, mengerjakan haji di Mekah. Uwais dan ibunya ni tinggal di Syam, jauh, jaraknya jauh dari Mekah. Jadi ibu dia ingin sangat mengerjakan haji. Jadi sebagai anak, Uwais Al-Qarni telah berusaha untuk memenuhi hajat ibunya, bagi menyempurnakan hajat ibunya nak pergi Mekah. Walaupun ibu Uwais Al-Qarni ni seorang yang lumpuh, beliau sakit, tapi sebagai anak beliau usaha untuk memenuhi hajat ibunya. Jadi apa yang Uwais Al-Qarni buat? Uwais Al-Qarni telah berazam untuk tahun yang akan datang ni beliau ingin menyempurnakan hasrat ibunya, membawa ataupun mengerjakan haji di Mekah. Jadi apa yang beliau buat? Beliau ada membeli seekor anak lembu. Jadi anak lembu ni beliau beli pada usia yang seawal 1 tahun lah. Jadi besar tak besar, kecil pun tak kecil lah, sederhana. Jadi apa yang beliau buat? Uwais Al-Qarni telah memikul anak lembu ini menaiki sebuah bukit. Bukit tu agak tinggi lah. Jadi pagi-pagi beliau akan pikul, ikat anak lembu tu, kemudian beliau akan pikul dan menaiki bukit tersebut. Pagi beliau bawa pikul anak lembu tu, kemudian dia turun, kemudian petang pun dia buat lagi sekali. Jadi 2 kali satu hari. Jadi setiap hari dia akan buat latihan tu, untuk memikul anak lembu tu naik bukit. Jadi orang kampung telah menggelar ataupun mengatakan Uwais Al-Qarni ini gila lah. Uwais Al-Qarni ini gila. Baik, Uwais Al-Qarni tidak mempedulikan tanggapan masyarakat ataupun penduduk kampung. Beliau berhajat, apabila beliau memikul anak lembu tu, jadi beliau akan rasa bebannya akan kurang. Sebab bila kita buat selalu benda tu,
alah bisa tegal biasa. Jadi anak lembu tu akan jadi ringan. Jadi apabila tiba musim haji, bila beliau dah rasa kekuatannya sangat baik dan beliau telah mendukung ibunya dari Syam hinggalah ke Mekah Mukarramah. Sebab anak lembu yang begitu berat itu pun boleh dipikul, apatah lagi ibunya yang agak ringan, ya. Ibunya yang dia sayangi, dia nak penuhi permintaan ibunya, dia buat benda tu, walaupun dicemuh oleh penduduk kampung. Jadi akhirnya beliau berjaya mendukung ibunya dari Syam ke Mekah Mukarramah. Walaupun dalam keadaan yang jauh, dalam keadaan yang beban yang berat, tapi latihan yang telah dilaluinya menyebabkan ibunya menjadi ringan. Jadi akhirnya ibunya telah sampai ke Mekah pada musim haji, dan ibunya sangat bersyukur kerana hajatnya untuk menunaikan haji telah tercapai. Dan di Kaabah, di depan pintu Kaabah, ibu Uwais bin Qarni telah mendoakan Uwais bin Qarni ini agar ditempatkan di syurga, dan doa tu dikabulkan. Jadi kenapa saya kaitkan cerita Uwais bin Qarni ini dalam isu ini? Sebab Nabi SAW sebelum baginda wafat, baginda telah berpesan kepada Saidina Umar dan Saidina Abu Bakar, wahai Umar, wahai Abu Bakar, nanti selepas ketiadaan aku, kamu pergi jumpa Uwais bin Qarni dan minta doa daripadanya. Minta doa. Specialnya Uwais bin Qarni ni. Macam mana Nabi tahu? Nabi memang tahu melalui wahyu. Jadi doa Uwais bin Qarni ni sangat mustajab, sehingga Nabi pesan kepada Abu Bakar dan juga Umar. Jadi Umar selepas kewafatan Nabi, Umar pergi cari, jumpa, cari, usaha cari, jumpa. Dan Umar pun mintalah doa kepada Uwais bin Qarni. Sedangkan Umar ni, Khalifah Umar ni dah dijamin syurga, tapi Nabi suruh lagi jumpa Uwais bin Qarni. Di situ menunjukkan bahawa Uwais bin Qarni ni merupakan tabi'in yang dijamin syurga. Sebab doa dia mustajab. Kenapa dia mustajab? Kerana beliau memuliakan ibunya, memenuhi permintaan ibunya. Jadi pengajaran di sini, pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini, anak-anak, sebagai anak, kita wajib mendengar, memenuhi permintaan ibu kita. Kalau ibu kita masih ada, kita bantulah ibu kita, kita doalah ibu kita jadi yang terbaik. Dengar cakap ibu. Bagi ibu yang telah tiada, bagi kita yang telah kehilangan ibu bapa, kita masih ada ruang lagi menjadi anak yang soleh dan soleha, iaitu mengirimkan doa kepada mereka. Sebab jasa ibu membawa ke syurga. Jadi saya sudahi perbincangan ini dengan tasbih kifarah dan wal asra wal asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.